Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi slot seterusnya. Di Aspirasi kita ada Sains dan Islam untuk bersama dengan sahabat-sahabat di Konti. Kami bawakan kepada anda, kita ada Encik Mustaqim Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Encik Mustaqim Malik merupakan pegawai pendidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita nak bawa anda sekali lagi turun ke alam sekitar, kan? Masya Allah. Dan kali ini nak dibawakan tajuk tentang kajian tingkah laku haiwan pengajaran daripada semut. Betul. Oh, ada semut kat depan tu ke? Tak ada. Nakuti tak ada. Bahaya kalau ada semut. Tapi Masya Allah, hari ini kita nak belajar tentang semut untuk kita sama-sama ambil iktibar, ibrah dan juga pengajaran daripada apa yang Allah hantarkan makhluk sekecil semut itu. Kita boleh belajar daripadanya, insya-Allah. Mukadimah sedikit daripada di awalan ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Yati. Saya. Pada pendengar untuk Sains dan Islam khususnya, dan terutama juga kepada ibu bapa yang berada di rumah ataupun yang sedang bekerja. Hari ini kita nak cerita tentang semut. Ya, berkaitan dengan anak-anak, cik. Sebab saya teringat ada satu lagu dekat dalam perancangan Didik and Friend tu tentang semut berkawat. Sikit. Mungkin ibu bapa boleh nyanyikan lagu tu untuk anak-anak di rumah, tapi kita bukan nak belajar menyanyi hari ni. Tadi ada Sabit Saleh. Sabit Saleh masuk dalam konti. Sabit Saleh rajin nyanyi lagu tu. Oh, betul. Dekat Maksudnya semua orang pun tahu lagu tu. Jadi hari ni kita bukan nak belajar menyanyi lagu tersebut. Kita nak pergi memerhati secara lebih dekat lagi tentang semut ni, supaya nanti ibu bapa boleh balik bukan sekadar cerita tapi nyanyi, tapi cerita sikit tentang tingkah laku semut yang boleh menjadi pengajaran kepada kita. Sebab asas perbincangan kita, dan saya percaya sebelum-sebelum ni pun ketika Profesor Datuk Azizan ke udara, dia memang seringkali mengingatkan kita tentang kita nak memahami alam ini dalam pelbagai cara, termasuk juga sains, adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memerhatikan alam ini bukan saja kita buka tingkap tengok apa ada kat luar, tapi kita menganalisis dan mengkaji ataupun kita membaca kajian-kajian orang melalui sudut sains tentang sebesar-besar kejadian alam sehingga sekecil-kecil kejadian. Masya-Allah. Dan bila kita faham aturan setiap ciptaan itu, maka bagi hati yang terang kita tak akan dapat menafikan kewujudan Allah, dan kita akan meletakkan diri kita serendah-rendahnya sebagai hamba Allah itu. Dan hari ini kita nak menceritakan tentang ciptaan Allah yang kecil, iaitu semut. Semut ni dia memang ada peranan yang penting dalam ekosistem. Antaranya dia berfungsi sebagai pengurai. Betul. Pengurai apabila dia makan sisa-sisa organik, haiwan-haiwan yang mati. Senang kata dia ni macam natural cleaner. Pembersih. Atau pembersih. Dia memastikan alam ni bersih. Dan semut ni juga memberi manfaat apabila dia lubang-lubang yang digali dalam tanah. Dia menyebabkan pengudaraan yang baik dalam tanah, membolehkan lembapan masuk, menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman. Macam penggembur pula dah. Macam penggembur. Maksudnya ada dia punya manfaat dia. Jadi selain daripada fungsi itu, kita juga nak memahami tingkah laku semut. Dan insya-Allah kita akan kongsikan tentang tingkah laku semut. Baik, itu topik kita hari ni. Kita nak kaji semua orang, sebenarnya manusia ni semua saintis sebenarnya, kan. Kalau betul-betul kita menjadi orang yang memerhati dan mengambil tahu apa yang berlaku. Cuma nak tahulah macam mana sebenarnya semut ini digambarkan di dalam Quran sebelum kita nak tahu, nak kaji tentang tingkah laku mereka. Okey. Semut ni dia bukan biasa-biasa lah kita kata. Bukan biasa-biasa. Dia haiwan atau secara tepatnya kita panggil sebagai serangga. Dan dalam Al-Quran ni nak kata istimewanya, kita kata bukan biasa-biasa, makhluk yang biasa-biasa. Sebabnya ada satu surah dalam Al-Quran sempena semut. Surah An-Naml. Masya-Allah. Dan contohnya kita nak tengok dalam Al-Quran menceritakan tentang tingkah laku semut. Contohnya dalam surah An-Naml ayat 18 hingga 19. Yang menceritakan ketika tentera Nabi Sulaiman mara sampai ke lembah semut, ataupun disebut dalam Al-Quran tu Wadi Naml. Seorang daripada semut tu dia memberi arahan kepada anak-anak buah dia masuk ke sarang masing-masing. Sebabnya kalau dalam kajian sekarang ni, sains pengetahuan sains yang ada sekarang ini, ketua yang bagi arahan tu ialah Ratu Semut. Itu berdasarkan pengetahuan kita sekarang lah. Kerana dia suruh masuk ke sarang sebab takut nanti tentera Nabi Sulaiman ni terpijak
dan membinasakan semut-semut tu tanpa sengaja, tanpa menyedari lah sebab kecil kan, terpijak tak perasan. Jadi Nabi Sulaiman ni dia dianugerahkan mukjizat, iaitu memahami bahasa haiwan. Jadi dia dengan memahami percakapan semut tu, dia berasa terharu dengan kepimpinan, dengan keprihatinan semut itu antara satu sama lain untuk menyelamatkan diri, dan juga dia terharu dengan kurniaan Allah kepada dia sebab dia dapat faham bahasa semut tu. Dan semut tu faham maksudnya fitrah manusia, kalau bukan perasan pun dia tahu, dia sedar kan. Orang manusia tak. Dan ada dua perkara penting yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Pertamanya tentang mukjizat tu lah, mukjizat Nabi Sulaiman tu. Mukjizat Nabi Sulaiman, kalau kita ingat balik dalam surah-surah yang lain pun ada ceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman boleh berbicara dengan burung yang menjadi yang mengutus, yang menceritakan tentang khabar Ratu Balqis tu. Dan juga dia juga menguasai jin yang angkat istana, memindahkan singgasana Ratu Balqis tu, berbicara dengan angin. Dan dalam tajuk ni dia boleh memahami bahasa semut. Dan yang kedua, semut itu sendiri kenapa dia dirakamkan, direkodkan dalam surah ni, sebabnya Allah nak tunjukkan dia boleh bagi pengetahuan kepada semut itu tentang yang datang tu ialah tentera Nabi Sulaiman. Sedangkan jauh dia tak tahu pun kalau semut ikutnya kecil. Tapi dia tahu yang datang itu ialah tentera Nabi Sulaiman. Sulaiman. Nak katanya Allah ini dia mempunyai kehendak, mempunyai kuasa untuk menyampaikan ilmu tersebut. Masya-Allah. Dan sudah tentu terdapat banyak lagi tingkah laku dalam Al-Quran, tingkah laku semut ini yang boleh kita temui, yang kita boleh terokai, bukan saja dalam Al-Quran, tapi juga melalui pengkajian-pengkajian kita melalui sains. Masya Allah. Itu yang kita bawakan dalam sains-sains Islam dalam program kita kan. Kita nak kupas dari sudut sains bagaimana Al-Quran ada menyebutkan ke tidak, dan bagaimana kupasannya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini bawakan tentang tajuk ini. Dan sebelum, saya rasa yakin percaya sahabat-sahabat kita pun tak sabar nak tahu tentang perspektif sains bagaimana menyebut tentang semut ini. Kita akan kongsikan apa kita berhenti seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masya Allah. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita Sains dan Islam bersama dengan Encik Muhammad Mustaqim Malik, Pegawai Pendidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini bawakan tentang kajian tingkah laku haiwan, pengajaran daripada semut. Ini Masya Allah. Haiwan begini walaupun kecil tasbih tak pernah berhenti. Betul. Kan berbanding kita yang besar, yang lebih besar daripada semut lah kan. Tapinya Masya Allah kita sendiri boleh belajar daripada semut banyak macam-macam perkara. Tadi dah sebutkan tentang bagaimana dalam Al-Quran sendiri ada satu surah khusus, nama pun surah An-Naml kan. Semut. Surah tu pun nama surah semut. Betul. Ada pengajaran daripada semut yang kita boleh belajar. Masya Allah, terima kasih kerana bawakan kisah Nabi Sulaiman AS tersebut. Dan kita nak bawakan rakan-rakan pendengar kita pada perspektif sains pula. Betul. Macam mana sains melihat semut itu? Okay. Pertama sekali kita kena tahu bahawa memahami serta memahami haiwan ataupun alam secara keseluruhan ni adalah sangat penting buat kita semua, sebab kita ni diamanahkan untuk menguruskan dunia ini sebagai khalifah. Dan dengan memahami barulah kita boleh nak menggunakan, kita nak menguruskan alam, haiwan termasuk. Dan pada masa yang sama kita nak mengelakkan daripada kita berlaku zalim terhadap haiwan-haiwan ini. Betul. Cuma dalam proses memahami tingkah laku haiwan ni, kita ini tidak dikurniakan mukjizat untuk memahami bahasa haiwan. Jadi kita ni ini adalah kehebatan Allah, mukjizat memahami bahasa haiwan tu adalah kuasa Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman nak menunjukkan betapa hebatnya Allah itu. Betul. Kita ini ada keterbatasan tertentu. Tapi kita masih lagi dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan ilmu-ilmu yang ada, kita masih lagi boleh memahami tingkah laku haiwan. Dan ini kita boleh katakan dari sudut sains, ia adalah the study of animal behavior ataupun kajian yang berhubung dengan tindak tanduk haiwan. Jadi kenapa kita nak tahu tentang tindak tanduk haiwan ni? Kita nak faham tindak tanduk haiwan tu dia mempunyai proses mental dia tersendiri. Dia kenapa setengah haiwan dia bertindak sedemikian? Adakah sebab dia marah? Adakah sebab dia tertekan ataupun lapar? Contohnya orang cakap gajah naik minyak. Kenapa gajah naik minyak? Dia merosakkan tanaman, merosakkan kebun orang. Kenapa gajah naik minyak? Dia ada orang mengkaji tentang perbuatan-perbuatan gajah. Betul. Kemudian contohnya ikan paus pembunuh ataupun orca, orang bahasa Inggeris sebut. Dia dipelihara dekat akuarium yang besar. Kemudian mula okey, baik. Tiba-tiba dia menyerang dia punya trainer. Kenapa menjadi macam tu? Jadi ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kajian tingkah laku haiwan. Maknanya kita berkomunikasi dengan haiwan, menerusi tingkah laku dia, kita boleh faham apa yang diperlukan sebenarnya. Kalau macam sebelum ni kita pernah bincang tentang labah-labah Black Widow. Kenapa lepas pada proses persenyawaan dia bunuh dia punya pasangan jantan tu? Maksudnya adalah proses-proses yang menyebabkan dia jadi macam tu. Jadi kita nak mengkaji tentang tingkah laku haiwan ni, kita nak supaya dapat kita memberikan dia penjagaan yang terbaik. Kadang-kadang ada haiwan tu yang dah terancam ataupun yang hampir kepada kepupusan. Kita kaji tingkah laku dia supaya kita dapat memberikan dia penjagaan yang baik untuk dia kembali membiak, berkembang supaya dapat mengelakkan kepupusan. Baik. Jadi dalam semut ni dia sebenarnya ada banyak rahsia tingkah laku dia yang kita cuba fahami dari sudut sains. Sempena kita melawan COVID-19 ni, saya cuba mengetengahkan tindak tanduk semut, tingkah laku semut dari sudut dia menyelamatkan diri ataupun dari sudut pertahanan dia. Maknanya dia refleks pada sesuatu. Dia refleks pada sesuatu. Dalam yang pertama contohnya dari segi pertahanan dia. Dalam satu koloni semut tu dia ada beribu-ribu semut. Tapi angkatan semut tu ada banyak. Tapi kita tertanya-tanya, kenapa, macam mana dia boleh kenal semut dalam kalangan dia dan semut daripada koloni lain? Mereka tak bercampur ya? Mereka tidak bercampur. Walaupun sekiranya semut daripada koloni lain datang, dia akan trigger untuk melawan. Jadi bila saintis mengkaji bahawa semut daripada koloni yang sama, dia ada sebatian kimia yang sama dalam badan dia. Jadi dia mengesan sebatian kimia tu melalui bau. Dan sekiranya datang yang lain, dia akan detect bau yang lain. Bau yang berbeza. Bau yang berbeza. Jangan suka-suka nak sesat tempat orang, dia kata kan. Maksudnya dalam beribu-ribu tu dia kenal kawan-kawan dia. Itu yang pertama.
ribu-ribu banyak pun dia masih kenal dia masih kenal dalam keluarga mereka kan. Yang kedua, yang ni yang saya kongsikan satu gambar dekat Yati tentang kaedah semut dia menyelamatkan diri daripada banjir. Oh, tu banjir. Itu banjir. Air. Kalau anda di FB IKIM FM, anda boleh lihat perkongsian gambar tersebut, insyaAllah. Dia apabila berlaku banjir ni, koloni semut ni dia akan dia punya naluri lah, dia akan menyelamatkan diri. Cumanya dia nak menyelamatkan diri macam mana, air dah banyak. Jadi dia akan berpaut sesama sendiri dengan tangan, dengan dia punya kaki dan mulut. Dia akan berpaut sama sendiri membentuk seolah-olah macam rakit. Dia akan terapung dekat atas air. Oh, maksudnya ini tak adalah yang tertenggelam dekat air. Maksudnya dia macam ke atas permukaan air lah sebenarnya. Di atas permukaan air. Dan dia macam kuih lah atas tu. Dia bawa dia punya lava, telur-telur tu dia bawa ke tengah, dan juga dia punya ratu dia pun letak kat tengah-tengah supaya di kawasan yang selamat. Dia boleh terapung situ selama berminggu sampailah dia boleh selamat ke tempat mendarat. Kecuali ada ikan nak makan dia ke, tu dia terdedah jugalah kepada pemangsa. Nak katanya dekat sini dia ada satu sistem evakuasi yang berkesan lah. Macam mana dia nak memastikan koloni selamat dan semua selamat. Dan yang paling penting dia memastikan survival koloni dia. Mereka sendiri pun ada langkah-langkah keselamatan. Maksudnya waktu kecemasan, apa yang boleh dibuat, apa yang mereka patut buat. Ini antaralah, maksudnya mereka apungkan diri ramai-ramai, sebab terpaksa mereka akan berpaut each other satu sama lain untuk mengapungkan diri mereka sekoloni dan berpindah. Betul, berpindah bila sampai ke kawasan yang tiada air, yang sesuai untuk mereka mendarat, barulah mereka akan restart balik. Mulakan balik kehidupan baru, mulakan balik koloni baru, buat sarang baru. Masya Allah, subhanallah. Ini yang disebut, yang dijumpai dari sudut sains lah. Dan macam yang disebut tadi dalam Al-Quran tadi, macam mana dia memerintahkan bahawa kawanan-kawanan dia masuk dekat dalam sarang, itu pun satu contoh yang baik tentang sistem pertahanan diri dia. Maksudnya semut ni memang berkomunikasi satu sama lain ya. Dalam ribuan itu mereka masih lagi boleh berkomunikasi dan memang sangat sistematik. Kan? Mereka ada ketua dan dengar kata ketua. Ya, betul. Itu salah satu daripada tingkah laku mereka. Betul. Seterusnya kita nak tahu pengajaran yang boleh kita ambil daripada semut ini. Bila kita sebut kita nak memahami tingkah laku tadi, supaya kita dapat memanfaatkan, supaya kita dapat memperlakukan haiwan ini dengan sikap yang baik. Betul. Tapi satu lagi tujuan kita memahami tanda-tanda haiwan ialah supaya kita dapat mengambil pedoman dan mempraktikkan dalam urusan kehidupan kita. Misalnya kalau kita tengok contohnya apabila berlakunya pembunuhan Habil oleh Qabil. Macam mana Allah nak ajar cara nak menguruskan jenazah itu? Allah utuskan burung gagak untuk demonstrate kepada Qabil tentang jenazah yang meninggal perlu ditanam. Kan? Itu adalah tingkah laku yang Allah tunjukkan kepada Qabil. Maka sampai sekarang kita macam mana kita mengebumikan jenazah. Maka memang tingkah laku haiwan ni dia, kalaupun kita tidak copy ataupun tiru secara sebiji-sebiji, tapi ia masih lagi memberikan kita satu pengajaran supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita. Kalau takkanlah Allah nak tunjukkan bahawa semut ini direkodkan dekat Al-Quran. Nak kata kita memang kena ambil pengajaran daripada tingkah laku semut. Pertamanya pengajaran yang kita boleh ambil tentang peranan semut kepada ekosistem. Kalau kita tengok, memang semut ni sangat kecil. Kadang-kadang kita terpijak, nak kata kecil, sekecil-kecil kejadian tu, pijak tak sengaja pun tak perasan. Tak rasa pun? Tak rasa pun, kecuali kalau digigit lah. Betul-betul. Kita nak kata seolah-olah nothing, terpijak pun kita tak perasan. Tapi sebenarnya dia memberikan peranan yang bagus, terutama dalam proses penguraian yang saya sebutkan tadi. Proses penguraian ni sangat penting sebab dia proses salah satu daripada proses kitaran nutrien. Bila ada lebihan nutrien, semut ni sebagai salah satu ejen pengurai, dia akan menguraikan supaya lebihan sisa-sisa ni akan kembali kepada alam, dia boleh digunakan untuk tumbuhan. Oh, Masya Allah. Dah macam cacing kan? Cacing, bakteria lain, fungus. Semua tu sebagai pengurai lah. Supaya akhirnya nutrien-nutrien yang dah tak digunakan itu kembali kepada
alam digunakan balik oleh organisma-organisma lain. Recycle. Baik. Maksudnya kita sebagai manusia ni, kalau haiwan pun boleh buat cleaning, boleh buat recycle, maka apatah lagi kita sebagai manusia yang diberikan akal ni, Masya-Allah, sepatutnya kita menjaga alam kita, memastikan bersih dan juga kita tidak menyebabkan penggunaan yang berlebihan. Kita recycle apa yang patut supaya kita tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. betul. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua ialah tentang daripada tindak tanduk semut tadi lah, melawan bencana. Kalau kita sebut tadi, semut ini sangat sistematik. Dia punya komunikasi dia, sistem pertahanan dia, sistem evakuasi ataupun pengungsian, dia boleh dia saya percaya sebenarnya memang banyak haiwan lain pun dia ada sistem-sistem dia sendiri. Cuma kita bincangkan tentang semut ini sebab dalam semut ni dia ada koloni yang ada ribuan semut. Betul. Tapi dia mempunyai kaedah menyelamatkan diri secara sistematik dan teratur. Masya-Allah. Begitulah juga kita. Sekarang ni kita bila kita ditimpa musibah ataupun bahaya, kita pun akan cuba mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Contohnya macam situasi COVID-19. Kita ada penjarakan sosial. Kita ada penjarakan sosial. Kita duduk di rumah, kita menghadkan perjumpaan dengan orang lain, menghadkan kontak dan untuk keselamatan masyarakat kita dan sebagai satu bentuk kita punya tanggungjawab kepada masyarakat untuk memastikan semua orang tidak terdedah kepada bahaya. Ya, dan kena ada pemimpin yang kita boleh ikut cakap pemimpin tersebut kan. Macam Ratu Semut tadi tu, dia memberikan arahan yang memang semua koloni dia ikut, semua semut dalam koloni itu ikut, dan kita juga apabila ada arahan yang memang bermanfaat untuk kita, maka kita perlu ikut supaya kita memberikan servis ataupun khidmat ataupun kerjasama yang terbaik kepada masyarakat dan pemimpin kita. Betul. Sebab dia bertepatan dengan kaedah dalam fiqh, iaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Polisi yang diberikan oleh pihak pemerintah adalah mengikut apa yang terbaik buat kita. Oh, baik. Alhamdulillah. Tu dia. Bukannya mudah sebenarnya kalau kita nak melalui sesuatu perkara. Betul. Tapi semut dah tunjukkan contoh. Betul. Semut yang kecil tu pun, yang haiwan yang tak ada akal pun boleh melaksanakannya dengan sempurna. Apatah lagi kita sebagai manusia. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sebelum kita nak tutup perkongsian kita pada hari ini menerusi agama dan peradaban, sains dan Islam. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Ibrah, Fasal Luna, Islam Agamaku, Iman Nuna dan Usra Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengar segmen destinasi jam 4 petang hingga 7 malam bersama Mona dan Syafiq di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi perkongsian sains dan Islam bersama dengan Cik Muhammad Mustaqim di Konti IKIM. Alhamdulillah, terima kasih pada anda semua yang terus setia bersama kami. Hari ini bagi pencinta-pencinta alam, ya, bila kita berbicara tentang semut ini, jomlah sama-sama kita pakat share perkongsian kita di FB IKIM FM. Moga-moga lebih ramai lagi kenal tentang kekuasaan Allah SWT menerusi tabiat-tabiat ataupun tingkah laku haiwan seperti semut ini. Alhamdulillah. Hari ini memang kita nak buat sedikit kajian tentang tingkah laku haiwan, iaitu pengajaran daripada semut. Dah ceritakan daripada bagaimana Al-Quran menggambarkannya daripada perspektif sains sendiri, dan kita dah ambil pengajaran apa yang cuba disampaikan oleh semut-semut. Sekoloni semut, ada ratunya, dan kita sebagai manusia umpamanya begitu jugalah kan. Sebenarnya kita ambil pengajaran daripadanya, dan kita sampai ke hujung-hujung mungkin ada sikit kesimpulan yang boleh kita berikan untuk tajuk kita hari ini. Silakan. Al-Quran dia mengandungi banyak cerita-cerita yang baik untuk kita ambil pengajaran. Betul. Semut itu juga salah satu daripada cerita yang Allah nak sampaikan kepada kita untuk kita ambil pengajaran supaya akhirnya kita menjadi insan yang lebih baik. Dan kita ceritakan tentang tingkah laku semut, macam mana dia menyelamatkan diri, macam mana dia melalui proses komunikasi yang sangat sistematik. Sepatutnya kita sebagai manusia juga yang boleh berfikir dengan baik, yang mempunyai daya reasoning yang baik, sepatutnya kita juga boleh memberikan kerjasama sesama kita dalam anggota masyarakat dengan cukup baik. Ya. Terutama dalam melawan COVID-19 ni, kita jangan ada rasa selfish. Kita perlu melakukan yang terbaik supaya
kita dapat memastikan semua daripada kita bebas daripada bahaya bencana. Apa-apa juga bencana. Maksudnya kita kena bekerjasama sebagaimana semut bekerjasama. Satu lagi ialah bila kita cakap tentang kajian tingkah laku haiwan. Tadi kita sebut tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Memang Nabi Sulaiman ini dikurniakan mukjizat untuk memahami haiwan. Inilah yang kita sebut kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Memang kita ada kajian tentang tingkah laku haiwan, tapi hanya sedikit saja yang kita dapat faham. Nak katanya memang ilmu ataupun keupayaan manusia ini mempunyai batas yang tertentu. Betul. Yang paling agung ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Masya Allah. Itu jugalah senada dengan apa yang dikongsikan oleh sahabat kita di FB IKIM FM. Embun Hashim kata hebatnya Allah pencipta yang maha agung katanya. Dan kita ada guru juga yang bersama dengan kita macam Cikgu Nur Zihanian kata menambah ilmu beliau untuk kongsikan dengan student. Alhamdulillah. Dan kita juga ada Puan Sharifah Kasim, top fan IKIM kata malunya kita pada semut jika kita tidak ikut contohnya yang terbaik. Masya Allah. Jadi banyaklah rakan-rakan kita pun dah cuba mengambil sedikit sebanyak pengajaran daripada semut tentang kajian tingkah laku haiwan tersebut. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Minggu depan kita akan bersama lagi insyaAllah. Terima kasih banyak Cik Mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Euphoria Islami.